رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا علم يا فتاح يا علم يا فتاح يا علم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وأرجو الله situ kan? Apa? Ya betul Ustaz. Ya betul. وأرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق. التوفيق tu jadi maf'ul yang kedua pada kata arju. Wa an yaj'ala sawabahu hadiyatan. Hadiyatan pun jadi maf'ul pada kata yaj'ala. Wa an yaj'ala sawabahu hadiyatan ila ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa zakhiratan. Baca wa zahiratan tu atau pada kata hadiyatan. Wa zakhiratan liyaumil ma'abi. Tu tengok. Jadi kita ni masih lagi dalam dalam mukaddimah lagi masih lagi dalam mukaddimah khutbah. Ini khutbah kitab. Kita masih dalam khutbah kitab. Jadi di sini ni musannif kita iaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, dia nak mencerita pula di sini sebagai pengharapan dia di atas kitab ni. Apa yang dia harapkan ke atas kitab ni, dan juga dia nak minta doa juga. Ni doa. Kata musannif, dia kata, dan aku harap akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harap apa tu? Akan taufik. Mengharapkan akan taufik. Ini kita dah bahas dah bulan lepas. Ini kita dah bahas bulan lepas, betul Dah bahas. Dia ada terkadang makna dia khalqu qudrati fi ta'ati. Khalqu qudrah fi ta'ati. Menjadikan kekuatan itu pada taat. Baik. Kemudian dan bahawa dijadikan pahalanya hadiah kepada roh. Dan bahawa dijadikan, apa maksud dijadikan? Ini menjadi ia Allah Ta'ala. Sebab dia, sebenarnya kalau terjemah bahasa Arab bukan wa ayyu ja'alu ya ja'ala. Maka Syekh Daud menterjemahkan dijadikan. Kitab tu dia betul, tapi kena faham. Dia Syekh Daud dia menggunakan fi'il bina majhul. Tu dia. Sedangkan kalau kita belajar tu ya ja'ala tu fi'il bina bukan yu ja'ala, ya ja'ala. Asalnya fi'il bina fi'il bina ma'ruf, fi'il bina maklum. Dan bila fi'il bina maklum, maka kita terjemahkan ya ja'ala tu kembali pada Allah. Dia asalnya kena cakap begini. Dan bahawa dijadikan, yakni dan bahawa menjadi ia Allah. Allah Ta'ala jadikan ia Allah Ta'ala akan apa? Akan pahalanya. Apa maksud pahala? Allah Ta'ala jadikan pahala dia ke? Pahala di sini dengan mana balasan.
tulis itu. Pahala dengan mana balasan dan bahawa menjadi ia Allah Ta'ala akan pahalanya ini akan balasannya. Allah Ta'ala balaskan tu pahala dia tadi tu jadi apa? Menjadi apa? Hadiah. Ini jadi hadiah. Seolah-olah kata sebagai hadiah. Tu dia maksudnya. Baik. Seolah-olah kata itu sebagai hadiah. Allah Ta'ala memberikan pahala itu sebagai hadiah kepada siapa? Kepada roh penghulu kita. Allah Ta'ala berikan pahala itu kepada penghulu kita. Siapa dia penghulu kita? Badal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Ini sebagai Syekh Daud dia bawa datangkan ini sebagai untuk tawasul. Ini dah panggil dia kata tawasul ni. Boleh kita hadiahkan pahala pada si mati. Ini sebagai dipanggil kalau dalam ilmu ilmu badi' maka dipanggil kalam ni dipanggil soalan kata dia nak dipanggil barak atau istihlal lah. Akan datang ni dia nak akan cerita juga pahala tu sampai kepada si mati dan juga dia nak cerita juga Allah Ta'ala hadiahkan pahala tu kepada roh. Ni nak katanya tafa'ul. Sebagai tafa'ul. Maka kita boleh tawasul kepada makna makhluk. Tu dia. Baik tak? Dan bahawa dijadikan. Tengok dia kata dijadikan. Dan bahawa dijadikan pertaruhan. Apa maksud pertaruhan? Kalau dalam bahasa Arab tu dia terjemah tu dia kata wazakhiratan. Zahiratan ni maksud pertaruhan. Pertaruhan ni maksud apa? Dobel situ. Yakni bekalan ataupun persediaan. Kita ni payah saja ni kita dulu Sami ni dia letih sikit lah. Dia payah. Dia kalau kita belajar tak ada kitab tu memang pening. Pasal kena ada kitab. Dan bahawa dijadikan, dia kena cakap begini. Dan bahawa menjadi ia Allah akan pertaruhan ini akan persediaan. Allah Ta'ala jadikan persediaan tadi, bekalan tadi bagi hari kembali. Apa hari kembali? Yaumul Ma'ab. Ma'ab ni kembali. Iaitu hari kembali tu hari kiamat. Tengok. Allah Ta'ala cadangkan. Allah Ta'ala cadangkan ganjaran di hari akhirat esok. Tu maksud dia. Habis. Itu sebagai doa doa Syekh Daud Al-Fatani. Itulah harapannya. Wa ma taufiqi illa billahi. Wa ma taufiqi illa billahi. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Dan tiadaku. Dia tu tiada kuasa. Dan tiada kuasa. Tiada kuasa aku. Dia tiada taufik tu dia sebenarnya nak terjemah wa ma taufiqi. Ini aku tidak diberikan taufik. Asalnya gitu. Aku tiada diberikan kekuatan. Tu faham Aku dan tiada kuasaku. Apa tiada kuasaku? Ini aku tiada kekuatan. Tiada kekuatan melainkan dengan Allah. Jangan baca terus. Jangan baca melainkan dengan Allah atasnya. Tak kena tu.
Jangan baca gitu. Tak kena. Kena full stop tu. Melainkan dengan Allah. Apa maksudnya? Melainkan dengan beri kuasa itu oleh Allah. Tulis itu. Melainkan dengan beri kuasa itu ialah Allah Ta'ala sahaja. Ialah Allah Ta'ala sahaja. Tu dia. Habis. Full stop itu. Atas Allah berserahku. Dia sebenarnya dia cakap begini. Berserah aku di atasnya di atas Allah. Kitab tu salah kan? Kita tak salah. Sebab apa? Sebab ni dia masuk dalam ilmu ma'ani. Dia sebab dia mendahulukan di atas Allah Ta'ala. Dia masuk kaedah taqdimu ma haqquhu at-takhiru yufidul hasra. Mendahulukan perkara yang bermula. Taqdimu haqqu dan bermula. Sebenarnya perkara itu duduk di belakang. Tapi itu memberi faedah akan hasar. Dia gini buat. Tengok dalam kitab tadi, bahasa Arab dia kata, alaihi tawakkaltu. Asal dia cakap, tawakkaltu alaihi, aku bertawakal ke atas Allah Ta'ala. Tapi dia terjemah, di atas Allah, aku bertawakal. Itu tak sama tu. Sebab, dia memberi faedah akan hasar. Maksudnya apa? Tengok. Coba kita baca Fatihah. Iyaka na'budu. Sedangkan dia kena baca, na'budu iyaka. Kami sembah akan dikau, ya Allah. Tapi kenapa bila dia terjemahkan akan dikau lah kami sembah? Dia tak sama. So apa tak sama? Kalau kita terjemah akan dikau lah kami sembah, itu semata-mata hanya Allah Ta'ala saja yang kita sembah. Tidak yang lain. Tapi kalau kita sebut na'budu iyaka, itu memberi faedah kata bukan hanya Tuhan saja, boleh jadi sembah lain, sembah harta dan sebagainya. Tetap. Begitu juga pengarang kitab kita, dia kata atasnya atas Allah berserah aku. Soalan kata, hanya engkaulah semata-mata Allah Ta'ala, aku berserah pada engkau. Aku tak berserah pada orang lain dah. Aku tak harap orang lain dah. Itu maksud dia buat. Dia tak sama kalau kita kata, akan dikaulah aku cinta. Buat. Kita kata, akan dikaulah aku sayang. Akan dikaulah aku sayang. Aku sayang padamu. Dia tak sama tu. Kalau orang belajar bahasa, kalau kata aku sayang padamu, bohong. Boleh jadi sayang orang lain juga. Tapi kata akan dikau aku sayang, sah kata kita seorang, dia seorang kita sayang. Kalau dari segi bahasa gitu. Bahasa Melayu dia gitu. Dia tak sama tu. Habis itu. Sebab tu Syed Daud kata apa? Atas Allah berserah aku. Berserah aku. Aku soalan Allah macam ni. Maksudnya, hanya semata-mata engkau, ya Allah, aku berserah. Itu maksud dia. Tak ada orang lain dah. Hanya engkau saja. Jua. Kalau bahasa Melayu panggil jua. Hanya engkau taklah saja jualah aku berserah. Sahaja kalau kita bahasa kita. Bahasa kita sekarang. Habis itu, tengok. Dan kepada Allah, kembali aku. Nampak tak? Dia tak cakap, aku kembali pada Allah. Dia tak sebut itu. Soalan kata, hanya Allah Ta'ala sahajalah aku kembali. Bukan kembali pada orang lain tak. Hanya semata-mata pada Allah Ta'ala saja aku kembali. Itu maksud dia tak sama. Tapi bahasa Melayu kita, kalau kita terjemah macam ni, kalau pergi sekolah, dia kata tak betul ayat ni. Kamu kena betulkan. Aku kembali kepada Allah. Memang betul, asal dia begitu. Tapi kalau terjemah, akan kamulah, akan dikau lah, ya Allah, aku kembali. Itu yang lebih tepat lagi sekali. Itu paling tepat sekali. Habis itu. Wahaza awanun syar'iyun fil maqsudi musta'inan
musta'inan bifadlil karimil wahhabi. Nak tengok. Sekejap Sekejap. Assalamualaikum. Muka surat berapa ya? Waalaikumsalam. Muka surat 3. Baris sekarang ni baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ke 9. Tak jauh Surat ya. 3 baris ke 9 kitab Jawi. Rumi? Rumi muka surat 4. Baris? Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nak masuk baris 8. Okey, terima kasih. Okey. Kata musannif, wa hadza awanun syar'iyyun fil maqsudi musta'ina bi fadlil karimil wahhabi. Dan inilah ketika masuk aku kepada maksud. Dia nak cerita dah ni. Dan bermula ini. Ini apa? Dan bermula inilah. Ini masa-masa ni. Ini waktu ni. Ketika tu waktu. Inilah. Ini waktu. Inilah ketika ini. Inilah waktu. Tu ketika tu. Masuk aku kepada maksud. Aku nak membicarakan. Termasuk dia masuk tu. Aku nak membicarakan kepada maksud, kepada tujuan. Hal keadaannya aku yang minta tolong. Hal keadaan aku tadi tu, satu musta'inah tu ialah jadi hal tu. Hal pada kata syar'i. Hal keadaannya aku tu minta tolong dengan anugerah. Bifadli karim tu lah, dengan limpah kurnia tu anugerah. Dengan anugerahi Tuhan yang amat murah. Al-Karim tu. Lagi amat memberi kurniaannya. Al-Wahhab. Al-Wahhab. Al-Wahhab ni dipanggil, kalau orang belajar bahasa Arab, dipanggil Al-Wahhab ni dipanggil mubalaghah. Al-Wahhab dia panggil bersangatan. Bila sebut Wahhab itu dengan makna istimrar, berkekalan. Allah Ta'ala maksudnya Allah Ta'ala sentiasa memberi. Itu Wahhab. Al-Wahhab itu dengan makna istimrar. Maksudnya Allah Ta'ala berikan tu dengan pemberian yang berkekalan. A'ta pun beri juga. Dia kalau panggil Wahhab ni, i'ta'u ma yuntafa'u bi ila ma yantafi'u bila iwadin. Itu Wahhab. Memberikan akan perkara yang diambil manfaat dengan perkara tadi kepada mereka yang mengambil manfaat tadi itu dengan ketiadaan ganti. Itu asal makna dia. Memberikan akan perkara ini i'ta'u ma yuntafa'u. Dia beri itu maksud beri sentiasa berkekalan. Maksudnya memberikan perkara yang diambil manfaat dengan dia kepada mereka yang mengambil manfaat tapi dengan ketiadaan ganti. I'ta'u ma yuntafa'u bihi ila man yantafi'u bila iwadin. Itu panggil Wahhab. Tu dia. Wahhab tu dipanggil mubalaghah. Habis itu. Baik. Itu yang dia katakan
Ha. Tuhan yang amat murah. Ini Tuhan yang amat pemurah. Murah tu mana pemurah. Al-Karim. Lagi amat memberi kurniaannya. Kurniaan Allah. Allah Ta'ala beri kepada siapa? Kepada segala hamba-Nya, hamba Allah. Habis itu. Amin. Bila sebut amin ni dia doa lah. Kalau orang belajar bahasa Arab, amin ni dipanggil isim fi'il amar. Amin ni dipanggil isim fi'il amar. Jumlah tu, lafaz tu lafaz isim. Tapi maksudnya dengan mana? Suruh. Maksudnya dengan mana? Fi'il amar. Dia bukan lafaz fi'il amar tu dah. Lafaz tu isim. Right? Lafaz tu isim. Tapi maknanya menunjuk di atas perintah. Jangan salah faham. Oh, amin tu iaitu fi'il amar. Tak, dia bukan fi'il amar. Dia panggil isim fi'il amar. Lafaz dia isim, tapi maknanya menunjuk di atas perintah. Sebab tu kena takdir. Ai istajib du'a'ana ya Allah. Maksud amin dengan mana? Ai istajib du'a'ana ya Allah. Ya Allah, ya Tuanku, hendak memperkenalkan oleh Engkau akan doa kami. Itu maksud dia. Ya Allah, ya Tuanku, istajib du'a'ana, hendak memperkenalkan oleh Engkau, istajib du'a'ana, hendak memperkenalkan oleh Engkau akan doa kami, ya Allah. Itu maksud amin. Kalau orang tak mau sebut amin ni, dia tak minta doa dia perkenal lah. Amin. Tu dia, baik. Habis. Sebab tu kita baca Fatihah tu dalam semaya tu amin. Baik. Ulama bahas, kalau orang yang dia di luar semaya, dia dengar orang baca amin, sunat tak terbaca amin? Sunat baca amin juga. Sebab lafaz amin ni sunat bagi orang yang mengerja semaya ataupun di luar semaya pun sunat cakap amin juga. Apatah lagi apabila kita khutbah, apabila orang khutbah, doa khutbah yang kedua, dulu ada isu dulu dia kata tak sunat sebut amin. Dah. Sunat sebut amin sama ada di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Contoh kalau ada budak-budak duduk, kita duduk, orang tengah sembahyang, betul? Dia tengah, kita dah sembahyang lah, ada orang baca. Waladdallin. Orang sembahyang tak baca cakap amin. Sunat tak? Kita cakap amin. Boleh tak sebut? Boleh, tak ada masalah. Sunat juga. Tuntutan tu sunat juga. Habis. Yang masuk mukadimah dah. Ini dipanggil muqaddimah kitab dia dah. Ini dipanggil muqaddimatul ilmi. Ini muqaddimah ilmu. Tak masuk lagi. Ini nak cerita pula muqaddimatul ilmi. Tulis itu. Muqaddimah di sini, ini muqaddimatul ilmi. Ini nak cerita pendahuluan bagi ilmu tauhid. Tak masuk lagi ni. Khutbah tu dah habis dah. Muqaddimatul kitab tu dah habis dah. Muqaddimah kitab tu khutbah sebagainya kita dah habis dah ni. Ni nak masuk pula muqaddimatul ilmi. Ni kalau kitab besar macam itulah. Ni kitab besar tu dia ada muqaddimah kitab dengan muqaddimatul ilmi. Muqaddimah ilmu. Pendahuluan lah. Muqaddimah ni pendahuluan ilmu dengan pendahuluan kitab. Dia tak sama. Kalau pendahuluan kitab dia sebut nak doa sebagainya, macam mana dia boleh ba'is. Macam mana dia nak membangkitkan, nak mengarang kitab ni. Ada pun muqaddimah ilmu, itu nak cerita bab ilmu. Akan datang tu dia bagi tahu mabadi asyarah. Akan datang tu tengok. Muqaddimatun. Hazihi muqaddimatun. Bermula ini ialah satu muqaddimah. Pada mana? Qala al-alamatu asy-syaikhu Ahmad bin Muhammadin as-Suhaimiyu. As-Suhaimiyu jadi sifat pada kata Ahmadu. Ini suatu muqaddimah. Bila sebut muqaddimah, ini suatu pengenalan. Pendahuluan, kita panggil. Apa dia? Telah berkata Allamah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Suhaimi pada syarah Hudi ataupun pada syarah Hadi
Kena ingat ya. Kitab ni, saya ada kitab ni biasa mengaji dengan Baba Mak Mawi. Kitab ni payah, tebal ni. Sengaja kat Jamaiyah dulu tu, dia baca seminggu sekali. Kitab ni payah, Syarah Hudhudi, bukan Syarqawi tu bukan. Dia syarah bagi Syarqawi. Tebal. Kitab tu kalau nak baca tu, kalau tak ada basic tak boleh baca. Nak cerita kata apa? Kita ngaji Durusami tu seolah kita ngaji kitab tu. Dia ambil dalam kitab tu juga. Tapi bukan semua. Sebahagian ada. Kalau Abang kata, Abang beli kata, dia kata khabar tak, sedar tak, dia kata. Kita duk baca kitab ni, dia sebut dalam perkataan, dia ambil dalam perkataan Suhaimi. Seolah-olah kita ngaji kitab Suhaimi dah. Tu dia. Nampak tak? Ni dalam syarah hadis. Syarah Hudhudi ni, syarah bagi matan Ummul Barahin. Karangan Imam Sanusi. Karangan Imam Sanusi. Baik. Kitab ni ada, tebal. Tapi kitab tu tak ada jual sini. Saya beli dekat Tani pun orang potong stik dah. Itu pun ada dobit sikit lah. Kitab tu payah. Kalau ulama Mekah dulu mengaji kitab tu. Tebal kitab tu payah sikit lah, payah. Ustaz dia pun tahu lah, dia tu kitab tu memang. Kalau di Tani tu, Baba Mak Mawi baca. Baba Mak Mawi, wallah alam, tak biasa dengar Baba lain mengajar. Tapi kalau di Tani tu, Baba Mak Mawi yang mengajar. Orang lain tak berani. Payah kitab tu. Payah. Kitab Tauhid tu payah. Dia falsafah Islam tu. Falsafah Islam. Ni. Apa kata dia? Ni bahasa Arab ni. Ni dalam kitab Suhaimi ni. Wala budda liman aradal al-khawda fi ilmin ala al-wajhil akmali ay ya'rifa al-mabadiya al-asharata. Tulis lobek elok dia punya baris. Wala budda liman arada al-khawda fi ilmin ala al-wajhil akmali ay ya'rifa al-mabadiya al-asharata. Tengok. Dan tak dapat tiada. Jangan baca dan tak dapat tiada. Jangan macam itu. Dan tak dapat. Dia rasa kalau kita dulu cerita. Tak dapat tu tak dapat lah. Dia bahasa orang dulu. Dan tak dapat tiada. Kalau bahasa Jawi ni dulu tu dia kata tak dapat. Tak dapat tiada. Tak dapat tiada. Maksudnya mestilah. Tak dapat tiada tu. Bagi orang yang berkehendak masuk. Masuk ni dia terjemah dengan al-khadha. Al-khadha ni mengarung. Bukan sekadar masuknya, maksudnya menceburi. Al-khadha. Tak dapat tidak. Tapi dia terjemah masuk. Masuk tu dengan mana mengarung ataupun menceburi. Bahasa kita sekarang bagi menceburi. Tak dapat tiada bagi orang yang berkehendak. Berkehendak apa? Akan menceburi. Tambah akan sikit. Tambah akan tu. Maf'ul tu. Jadi maf'ul pada kata arada. Bagi orang yang berkehendak akan masuk. Ini akan mengarung. Akan menceburi. Bicara ilmu. Tak kira lah tiap-tiap ilmu mana sekalipun. Tiap-tiap ilmu sekalipun, dia kena ada 10 ni mabadi asyarah ni. Kena tahu. Kitab kecil tak ada. Dia tak sebut kitab kecil. Kitab macam Durusami dia sebut. Kitab Aqidatul Najih sebut. Kalau kitab Sirajul Huda tak sebut lah ni. Kitab-kitab kecil, Misbah Munir tak jumpa lah ni. Hari ni kita jumpa kitab ni sebab tu perbahasan dia tinggi sikit. Tapi ilmu tu luas lah kita. Tengok. Bicara ilmu. Bicara apa tu? Dia atas tu takluk pada kita masuk. Masuk atas. Nampak tak? Takluk situ. Tulis ta situ. Buat. Dobit cara pondok. Masuk atas jalan yang sempurnanya. Dia nya tu sebenarnya tak ada sebenarnya. Dia sebenarnya
alal wajil akmal, di atas jalan sempurna. Dasar kita. Ha. Apa dia? Apa dia jalan yang sempurna tu? Ni. Tak dapat tidak bagi mereka yang berkehendak masuk bicara ilmu tu atas jalan sempurna. Apa dia tak dapat tidak? Dia kalau bahasa Arab dia tambah sikit. Min ayya'rifah. Kena tambah min kalau bahasa Arab tu. Di antara al-wajil akmal, tengah-tengah tu kena tambah min. Mim nun. Ni. Ni bahasa lain di tengah jalan. Atas jalan yang sempurnanya, bahawa. Tulis. Yang ni daripada bahawa. Dia panggil, dihazafkan huruf jar. Min tu. Sebab nak menyatakan la Buddha tu. Tak dapat tidak tu daripada bahawa. Kitab Syekh Daud Durrus Samin Akhiratul Najim, kalau bahasa Arab tak kuat tak boleh mengajar kitab ni. Payah kan. Kitab ni kalau bahasa Arab kita tak pernah nak kuat, ni payah mengajar kitab ni. Daripada bahawa diketahui ia dahulunya. Dahulu ni sebelumnya, tulis. Dahulunya ni sebelumnya. Bahawa diketahui ni, bahawa mengetahui. Diketahui dengan mana mengetahui, tulis itu. Bahawa mengetahui ia seorang, ia orang yang kendak tadi tu, dahulunya. Ini sebelumnya. Apa? Sebelum ini, sebelum daripada masuk bicara ilmu tu. Dahulunya, yang ni sebelumnya, nya tu kembali mana lah? Sebelumnya, yang ni sebelum daripada masuk membicarakan ilmu. Kitab ni kena banyak dobit ni. Dia tak boleh relax. Kita belajar kitab ni, dia kena fikir lah, kena tulis. Kat Laili, dia kena standby je. Apa tu pun kena tulis. Dia tak boleh dah macam Miss Mamu ni, tak ada itu. Kitab ni dia kena standby. Berkitab tak ada jatuh, tapi saya kena takdirkan, saya kena andaikan. Tengok. Ya, okey. Mengetahui apa tu? Mengetahui ia seorang tadi dahulunya, yang ni sebelum daripada masuk membicara ilmu tu, mengetahui apa? Maf'ul. Akan mabadi yang 10 ini. Apa mabadi? Akan permulaan. Tu mabadi. Sebenarnya bada'a tu lah. Nampak tak? Dia mabani dipanggil masdar mimi. Haji aku dipanggil masdar mimi. Sebab dia kata permulaan tu. Tu tengok dalam kitab Surah tu. Dalam mata masuk tu ada sebut. Baik. Habis dah. Mana dia mabadi 10? Permulaan yang 10 ni. Ni kena tahu. Tiap-tiap ilmu kita belajar. Ilmu fiqh ke, ilmu tauhid ke, ilmu tasawuf ke, ilmu nahu ke, ilmu saraf, ilmu balaghah ke. Dia kena ada mabadi asyarah ni kena ada. Tak pernah dengar pun Ustaz. Saya belajar fiqh tak ada. Kita tak berjumpa kitab besar. Kalau kita ada kitab besar, kita belajar kitab besar fiqh, kita akan jumpa ni. Ustaz dia mengajar nahu tak jumpa Ustaz? Memang tak jumpa. Tapi kalau saya mengajar kitab besar tu ada, Ibn Aqil semua ada tu. Tu dia. Kita tahu kita mengaji ni, ni kitab besar ni. Tauhid ni, Durrus kitab besar dah ni. Kitab ni, alhamdulillah lah. Saya cukup sonok, saya duk baca kitab ni 3-4 tempat juga. Jadi kita rasa duk tela'ah tu jadi sedap jugalah. Tidak jarang orang baca tapi kita menghayati lah. Kalam Syekh Daud ni memang gitu. Kalam Syekh Daud ni memang dia tasawuf ni semua. Kena minat. Perkataan dia kita minat. Saya minat karangan Syekh Daud tu saya minat. Tapi tak biasa mimpi lagi lah Syekh Daud. Allah Allah tak biasa mimpi lagi lah. Tapi Baba experience panjang nak cerita. Dia ni duk baca kitab Tahrir tu, Tahrir Fiqh tu saya dengar Asyar Syarqawi ala Tahrir, kitab Fiqh, kitab Arab. Dia duk baca 2 kali dah. Khatam.
Dia betul dia mimpi Syekh Zakaria Ansari dalam mimpi dah. Allah Muhammad. Baba S panjang. GS panjang tu lah Baba Air. Baba Air tu. Dia duk mimpi Baba Air. Dia mimpi Syekh Zakaria Ansari tu. Orang kata ulama Syafi'i besar lah. Tok Wali. Dia mimpi Syekh Zakaria ni. Dalam mimpi dia Syekh Zakaria kata apa? Aku dengar kata mu duk baca kitab aku tu. Kata nak buat wirid. Dia kata boleh. Dia kata mu baca 7 kali kitab tu. Dia suruh Baba A baca kitab tahrir tu 7 kali. Sekarang Baba A baru baca 3 kali. Baba A kata apa? Kalau Allah Ta'ala panjangkan umur dia nak baca sampai 7 kali. Dia nak buat wirid sampai 7 kali. Allah SWT. Jadi kitab saya nak baca dulu sambil ni baru 3 kali. Tapi tak habis lagi. Tu baca sana pun tak habis lagi. Saya habiskan takut mimpi syaitan Allah Allah. Naik bulu ramah kita pula. Allah Allah. Jumpa Tok Wali memang siapa tak mau kan. Doa jugalah. Tapi Baba A dia jumpa. Dia mimpi Syekh Zakaria Ansari. Keramat Baba A ni. Keramat Baba A ni. Sungguh pun dia tak ngaji luar negara. Dia tak ngaji tanah harap. Tapi dia tu boleh ilmu laduni tu. Yang main tu. Allah SWT hebat Baba A sepanjang. Itu sebagai idola saya lah. Salah seorang idola saya tu lah. Habis. Tengok. Mana dia mabadi asyarah? Hadduhu. Nanti. Tak kena. Baca haddahu. Wa mawdi'ahu. Badal. Dia badal pada kata mabadiya. Kitab Rumi tu dia tulis hadduhu ke haddahu? Siapa ada kitab Rumi? Hadduhu, Ustaz. Hadduhu. Dia yang eloknya badal tu. Kalau kita nak jadi hadduhu tu, dia asalnya hadduhu tu, dia jadi badal pada kata al-mabadi' al-asyarata. Sebab al-mabadiyah lah. Dia badal, dia mesti muafakat dengan mubdal minhu dia. Ini biasalah baris kadang begitulah. Kadang-kadang tersalah cetak kan. Kalau kita nak tanggung kata hadduhu, kita tanggung katalah, tanggung kita nak bagi dia betul juga, boleh, tak ada masalah. Jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Senang ya buat. Dia kalau kata Tok Guru lah baba, kalau orang ngaji banyak, dia tak mudah hukum. Dia relax tu. Hadu tak boleh, hadu salah tak? Tak salah boleh juga, tapi kena takdirkan pula. Hadduhu tu jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Boleh tak? Boleh. Kalau kita pandang, kita tahu ilmu tu, dia mudah. Error tu banyak error pun boleh. Boleh. Hajar wana pun kena juga. Tapi kena takdir lah. Huwa. Sama. Huwa hadduhu. Boleh? Huwa ataupun hiya. Bermula ia al-mabadi asyarah tu. Hadduhu. Boleh juga. Hajar wana. Tu dia. Khabar mubtada mahzuf pun boleh. Badal pun boleh. Tak ada masalah. Tengok. Wa mawdi'uhu. Baca ikut Rumi pun tak apalah. Saya ikut Rumi tak apa. Nak baca haddahu pun boleh. Hadduhu pun boleh. Wa mawdi'uhu. Wa mawdi'ahu boleh. Wa mawdi'uhu boleh. Tak kisah. Wa wadi'uhu. Wasmuhu. Wa ghayatuhu. Wa hukmuhu. Wa maqsuduhu. Wa istimdaduhu. Wa faidatuhu. Wa nisbatuhu. Yang macam nasabatuhu tak kena. Wa nisbatu, nisbah. Dibangsakan, disandarkan. Tu depan ni. Ni tengok ni. Tandanya. Tandanya tu apa maksudnya? Ni tengok. Tandanya dan tempat hantarannya. Dan yang menghantarkannya. Tanda tu. Haddu tu, tanda tu dengan mana ta'rif. Tulis situ. Tanda tu mana? Bukan tanda-tanda tu bukan. Bukan alamat tu. Hadduhu ni dengan mana ta'rif. Definisi. Tanda tu dengan mana definisi.
Habis Ustaz, Syed Daud salah ke? Syed Daud tak salah. Dia terjemah bahasa orang dulu. Ha, Sebab tu, kalau kita rasa dengar Baba GS panjang, Baba kalau orang tanya panggil GS panjang. Dia panggil GS. GS ni haji lah. Tapi hebat lah kalau haji ni, panggil haji ni memang hebat lah. Kalau kita panggil Baba lah. Baba ni, Allah SWT. Dia ni, nak hukum satu benda tu memang amat susah. Dia boleh tanggung lagi. Kalau nak hukum satu benda tu, dia tanggung ni. Kalau tanggung banyak tu, sah kata ilmu banyak tu. Macam Baba panjang tu, Allah SWT. Saya tu teruja dengan dia. Hebat dia. Ilmu lah dunia Datuk tu boleh buat. Kalau dia boleh mimpi ulama' tu kan biasa. Dia tak cerita lagi. Kalau mimpi Rasulullah tu, tak ada cerita lagi tu. Kalau dia buka cerita tu, jangan main dengan dia tu. Tandanya, ini takrifnya. Dan tempat hantarannya. Tu, mau-di'uhu tu. Mau-di'ah. Dan yang menghantarkan dia, apa yang menghantar? Ini orang, kalau kita panggil sekarang, menghantar ni panggil pengasas. Ayat aku, kita panggil pengasas, menghantarkan ilmu. Siapa menghantar ilmu? Pengasas ilmu, pelopor ilmu. Tu menghantarkan dia ilmu tu. Dan namanya, nama ilmu. Dia juga. Dan kesudahannya. Nampak kesudahan? Bahasa Arab panggil maksud. Apa maksud? Tujuan. Memang betul dia terjemah kesudahan tu. Sama. Kesudahan bagi ilmu. Kesudahan bagi ilmu tauhid apa dia? Tujuan tu lah. Tapi orang dulu dia terjemah maksud tu dengan mana kesudahan. Siapa cakap kesudahan? Bukan kesudahan dengan mana ending tu dah. Kesudahan dengan makna tujuan tu. Maksudnya kita dapat satu ilmu tu. Apa kesudahan ilmu ni nak cerita ni? Bukan ending tu. Maksudkan kata kesudahan dengan mana ending kan? Tu kena faham bahasa Jawi kita Jawi dulu ni. Hasil. Ya. Ya kat ini. Hasil. Hasil lah. Dia maksud ni kita kat tujuan boleh. Hasil pun boleh jugalah. Hasil lah. Maksud hasilannya, kesudahannya. Tapi kesudahan bukan dengan mana ending. Kesudahan tu yang akhir tu bukan itu Bukan maksud itu. Tu kita Jawi. Jangan faham kita sendiri tu tak. Sebab apa? Sebab kita faham dia terjemah maksud. Qasadah. Benda yang ditujukan. Tengok. Tu maksud isim maf'ul. Haji Yaakob. Tengok. Dan hukumnya. Apa hukum kita belajar ilmu tauhid ni? Ni semua ada. Sebab tu kitab besar tapi perbahasan dia besar. Ibarat kita duit banyak. Duit banyak. Modal banyak. Bila modal banyak ni, banyak benda kita nak beli, betul tak? Banyak benda nak kita ada. Kalau modal banyak. Banyak benda kita ada. Duit banyak ada. Cuba tengok. Kalau orang ada duit banyak. Ada jarang nak tengok orang duit banyak. Rumah kecil lah. Tak ada kereta langsung, tak ada motor. Tak ada. Dia kalau kebanyakan bila orang duit banyak, dia apa? Benda pun banyak jugalah. Barang pun, barang rumah. Nampak tak? Begitu juga kitab besar. Kitab besar. Bila kitab besar tu, perbahasan dia pun besar jugalah. Nampak tak? Dia punya huraian panjang jugalah. Huraian besar jugalah. Tengok. Dan maksudnya. Ini maksud. Tadi kesudahan tu royah tu minta maaf saya tersilap ni. Royah. Apa? Bukan tujuan, silap. Minta maaf saya. Terlepas pandang. Royah ni kesudahan, betul lah kesudahan tadi betul. Dan maksudnya, ni. Dan tempat ambilannya, tempat ambilan ilmu ni. Ilmu tauhid ni kat mana? Ni kita belajar dapat esok. Nanti dia beritahu. Dan faedah ini ilmu. Faedahnya, nya tu kembali pada ini ilmu. Kat lain semua nya tadi tu, tempat hantarannya, tempat yang menghantarkan dia, itu kembali pada ini ilmu. Kat lain dobel situ. Nya tu semua kembali pada ini ilmu. Baik Ustaz. Banyak dobel dah ni. Tak nak kali kiri kanan dah. Tak ada nak kali kiri kanan dah. Dia kena fokus sini lah, tengok. Dan nisbahnya. Nisbah ini ilmu.
Nisbah ni tulis sandaran ini ilmu. Kalau kita dulu dia panggil ilmu ni dibangsa pada apa? Disandar pada apa? Tu nanti akan datang di semua di bawah tu. Jangan risau. Tengok. Habis. Inilah. Jadi bermula inilah. Ini apa? Inilah. Bermula inilah. Ini yang tersebut tadi tu. Bermula inilah perkara-perkara yang disebutkan tadi tu. Nama apa ni? Dinamakan mabadi yang 10 perkara itu. Apa mabadi? Permulaan. Permulaan yang 10 perkara itu. Nanti dia bahas nanti. Tengok depan. Paste. Tengok. Maka had ilmu usuluddin. Bukan had dengan makna terhad tu ajarana. Had dengan makna ta'rif. Tulis di situ. Ini dia masuk dalam mantik ni. Dia panggil ta'rif bil haddi. Sebab tu panggil had. Had ni panggil ta'rif. Ta'rif bil haddi. Dia dalam mantik dia ada 3 ta'rif. Kita belajar ajarana. Ta'rif bil haddi, ta'rif bil rasmi. Kita dah belajar dah tu sebelum tu. Bila sebut ta'rif bil haddi ni, dia ta'rif betul-betul. Tengok. Maka had ilmu. Ini ta'rif. Ta'rif bil haddi tu lah. Dalam mantik tu. Maka ta'rif ilmu usuluddin. Ini yang maksud kita kepadanya. Kepada apa? Kepada ilmu usuluddin. Bermula inilah. Tulis. Itu mubtada tu. Bermula inilah. Yang maksud kita kepadanya. Kepada apa? Kepada ilmu usuluddin. Inilah kita nak ngaji ni. Kita ilmu usuluddin dia kata. Apa dia? Ni takrif dia. Bahasa Arab. Al-ilmu bil-aqaidi ad-diniyati an-nashi'ati anil adillati al-yaqiniyati. Dobek situ aja mana. Siapa pakai kitab Jawi tu dobek. Apa maksud kata ilmu ta'rif, ilmu usuluddin? Ni seorang tanya. Kita nak ngaji usuluddin dah, tak tahu ta'rif lagi, tengok ni. Iaitu ilmu. Ilmu dengan beberapa aqaid. Tambah sikit. Iaitu ilmu, tambah sikit. Yang diketahui. Tulis situ. Ilmu yang diketahui. Tulis situ kita ni tak boleh relax. Ilmu yang diketahui, mau sambung. Dengan beberapa aqaid. Dengan beberapa aqaid. Ini beberapa akidah-akidah. Aqaid ni apa? Jamak bagi akidah. Plural bagi akidah. Akidah tu singular. Aqaid tu plural dia panggil. Ajarana. Aqaid ni terjemah bahasa Melayu kita panggil apa? Simpulan-simpulan iman. Dobek situ. Aqaid ni dipanggil simpulan iman. Asal mana? Asal aqaid ni ikdun. Asal tali tu dia ikat. Ikat. Akid. Ikdun. Sebab tu bila dah ikat mati tu dia tak boleh nak terlucut dah akidah kita. Tu dia. Akad Ustaz. Akad lain. Ikdun. Akad tu lain. Akdun lain. Ikdun lain. Bahasa Arab ejaan sama tapi maksud lain. Macam ni lah. Ainun. Ain ya nun. Ainun tu kadang-kadang dia maksud lain.
Tapi itu kadang-kadang ainun, kadang-kadang lafaz tu sama bunyi. Bunyi sama tapi maksud dia lain. Kena tengok dia punya korinah dia. Sebab dia tengok kitab. Tengok korinah dia lah. Mari tengok. Ilmu yang diketahui dengan beberapa aqaid. Aqaid mana? Sifat. Yang bangsa ugama. Jangan macam agama, ugama. Ni kitab Jawi ni. Kitab Jawi dulu bagi macam ugama. Kalau beberapa tak panggil beberapa, beberapa. Kat lain ni baca beberapa. Ni nak baca kitab Jawi tu baca macam ni. Yang baca beberapa tak kena. Dengan beberapa aqaid yang bangsa ugama. Ugama mana? Yang terbit. Tulis. An-Nasyiah ni. Buat yang terjadi. Yang terbit. Yang terbit ini yang terjadi daripada beberapa dalil yang yakin. Apa maksud dalil yang yakin? Ini dalil itu dinisbahkan kepada dalil yang yakin. Yang ini 100%. Maksudnya jazam tu mesti kena dengan 100%. Tu yakin. Dia tak boleh dalil zon, tak boleh. Ilmu tauhid dia tak boleh ada dalil zon. Ilmu tauhid dia tak boleh dalil waham, tak boleh. Syak pun tak boleh. Kalau fiqh zon boleh. Kalau tauhid tak boleh zon. Dia kena 100%. Kalau nak kena Tuhan kena sungguh. Bukan kata rasa-rasa tak. Tu dalil yakin tu. Daripada beberapa dalil. Dalil ni kita panggil bahasa Arab. Kalau bahasa kita ni bukti lah. Bukti. Habis tu. Habis. Sikit lagi. Dan maudhu'nya. Apa maudhu'? Kalau bahasa sekarang buat dia panggil tajuk. Sebenarnya kan tajuk. Hantaran ini ilmu. Dia gini, sebab apa kita panggil tajuk orang sekarang? Kalau orang tulis tesis sekarang, maudhu' kitab. Tajuk kitab. Tapi kalau bahasa orang dulu, dia tak tulis tajuk. Dia tulis apa? Yang maudhu' ni dipanggil tempat hantaran. Maksudnya, tempat hantaran ini ilmu. Maudhu'. Sebab tu Allah selamat apa? Allah masya lupa satu kaedah. Tamayuzul ilmi. Nanti. Tak mari Dia kalau dalam bahasa Melayu kata tu fikri ada fikri. Ingat fikri? Yang mana tak? Yang kaedah apa? Tamayuzul ilmi, berbeza ilmu tu dengan sebab berbezanya maudhu'. Kaedah kita. Tamayuzul ulum bitamayuzul maudhu'at. Kena tak? Lebih kurang itulah. Dia gini. Tamayuzul ulumi bitamayuzil maudhu'at. Itu kaedah kita. Berbezanya ilmu itu dengan sebab berbezanya maudhu'. Tu kaedah ulama-ulama sebut. Kalau saya salah fikir kaedah tu tolong betulkan balik. Cuba tengok dulu saya bagi. Tak silap itulah kaedah. Ada dobek tu tak? Tatamayazul ulumi bitamayuzati maudhu'ati. Tatamayazul ulumi bitamayuzi kan? Bitamayuzati tak betul? Tak kena tu. Oh. Dia gini. Tamayuzul ulum dia bukan tamayuzul, asal tamayuzul. Tamayuzul ulum bitamayuzil maudhu'at. Itu dia. Maksudnya berbezanya ilmu itu dengan sebab berbezanya maudhu'. Ilmu fiqh maudhu' dia lain.
Jangan terjemah tajuk. Tajuk tu tak pernah tepat. Bahasa sekarang panggil tajuk lah. Dia nak cerita kata apa? Bila sebut, tiap-tiap ilmu tu maudu'at dia lain. Perbahasan dia lain. Mana kata perbahasan. Mana-mana. Bila beza ilmu, beza maudu'at dia. Tempat hantaran tu beza. Dia tengok. Apa hantaran ini ilmu ni? Ilmu tauhid ni ilmu apa? Benar-benar kata pembicaraan ni apa? Perbahasan apa? Tu panggil perbahasan ajar anak. Kalau bahasa sekarang panggil perbahasan lah maudhu' ni. Dan maudhu' ini ilmu. Itu zat Allah. Nak membahaskan zat Allah. Nak menceritakan tentang zat Allah. Dan zat segala anbiya-nya. Segala nabi-nabinya bagi Allah. Yang kita bicarakan itu zat Allah dan zat segala rasulnya. Kita dah bicara ilmu tauhid ni, ilmu ni iaitu kita bicarakan zat Allah dan segala rasulnya. Bicara apa? Daripada takluk pada kata bicara. Tulis ta Cikgu Fikri bicara daripada sekira-kira yang kita bicarakan, yang kita membahaskan. Haji Yaakob, yang kita membahaskan, bicara tu dengan membahas. Yang kita membahaskan daripada barang yang wajib baginya. Barang tu tulis daripada sifat-sifat yang wajib. Kat Laili tulis barang dengan mana sifat. Masduk bagi ma tu sifat. Daripada sifat-sifat yang wajib. Wajib apa ni? Jarana, wajib apa ni? Wajib apa ni Jarana? Wajib apa ni? Wajib syarak Jarana? Takut, pakai takut nak jawab dah. Haji Yaakob. Wajib akal. Wajib pada akal. Nak mengaji tauhid dah. Wajib pada akal. Memang dia tak tulis akal, tapi faham sendiri lah. Kita duk bicara sifat Tuhan. Wajib tu wajib apa? Wajib pada akal. Kalau nisbah kita, wajib pada syarak. Nak mengaji dalam Musbah Munir dulu. Nak mengaji kita tinggi ni kena tanya lah ni. Minta maaf saya ni macam jemaah saya pula dah. Kita campur ni. Okey, minta maaf. Okey. Saya baca balik. Minta maaf. Tengok. Ini daripada barang, daripada sifat-sifat yang wajib. Ini wajib pada akal. Wajib apa? Baginya. Apa tak ada bagi tu? Bila sebut bagi, itu panggil wajib pada akal. Ingat kita belajar dulu Misbah Munir. Kalau wajib atas, itu dengan mana wajib syarak. Nampak dah belajar tu. Wajib baginya apa? Nya tu kembali pada mana? Wajib baginya, yakni bagi zat Allah dan zat Rasul. Satu. Dan yang mustahil. Yakni dan perkara yang mustahil bagi Allah dan Rasul. Dan yang harus, yakni harus padanya. Pada apa? Pada sifat Allah dan sifat Rasul. Ini yang kita panggil maudhu'. Maksudnya nak perbahasan ilmu tauhid ni, iaitu nak membicarakan sifat dan zat Allah dan sifat dan zat Rasul. Tu je nak cerita. Habis itu. Dan wadihnya. Ni panjang lagi. InsyaAllah tersambung minggu hadapan, minggu ketiga. Dan wadihnya. Siapakah yang penghantar? Siapakah pelopor pengasas ilmu tauhid? Wallahu a'lam. InsyaAllah tersambung lagi minggu hadapan, minggu ketiga. Faham lagi semua? Baik. Ya, ada faham situ dah? Macam tak ada tu.